Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, terutamanya anak-anak murid Cikgu Rozi yang dirindui. Apa khabar semua? Okey, semoga semuanya sihat-sihat walafiat dan kekal berada di rumah. Kita akan sambung subjek KVS pembuatan roti untuk C03 penyediaan donat. Okey, masih lagi pada objektif pembelajaran yang pertama iaitu mengenal pasti keperluan penyediaan donat. Tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada jenis-jenis donat. Okey, jenis-jenis donat. So kita tengok. Okey, kita akan lihat 4 jenis donat. Kita akan berkenalan lebih lanjut dengan 4 jenis donat ni. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama, donat cincin. Okey, boleh bayangkan daripada perkataan cincin tu kita boleh bayang dia adalah berbentuk bulat dan berlubang di tengah. Okey, so ini adalah donat yang paling biasa, paling basic, paling asas yang kerap kita jumpa. Okey, boleh juga kita kata sebagai donat tradisi lah, donat kampung. Okay, donat cincin ni biasanya kita yang paling basic ni kita hiaskan dengan gula di luarnya. Okay, boleh guna gula gula caster ke, gula icing ke, ataupun gula snow ke, boleh pilih. Okay. Dan kemudian yang ini masih juga donat cincin, tapi yang ini bersalut gula dan juga serbuk kayu manis. Ada orang yang suka, ada orang tak suka. So terserah kepada cita rasa. Masih lagi donat cincin. Dan ini pun adalah variasi donat cincin yang dihias dengan pelbagai topping. Okey, di atasnya ada coklat putih, ada coklat pink, ada kacang, ada coklat rice, okey, dan macam-macam lagi. Ini adalah terserah kepada kreativiti. Okey, nak menjadikan donat tu lebih pelbagai dari segi rupa dan juga rasa. Okey, so ini adalah donat cincin. Okey, cara untuk membentuk donat cincin, macam yang pernah cikgu kata, kalau di rumah kita buat secara manual, sebab tu kadang-kadang bentuk dia tak sama besar. Tapi untuk mendapatkan donat yang seragam bentuk bulatnya, saiznya, kita akan gunakan penerap. Okey, so yang ini adalah donat yang dibentuk menggunakan penerap. Dan penerap ni pun ada macam-macam jenis lah. So lepas kita uli, kita canai guna torak tu, lebih kurang setebal setengah inci ataupun 12 milimeter, kita akan terap satu persatu dan pastikan kita terap serapat yang mungkin untuk kita meminimalkan dough yang kita nak buang nanti tu kan. Kita bukan buang, kita boleh guna lagi. Cumanya untuk masa itulah kita akan ambil yang betul-betul ikut bulatan itu. Serapat mungkin kita gunakan acuan ataupun penerap. Dan penerap ini pun ada macam-macam juga. Ada yang diperbuat daripada plastik, ada yang buat daripada logam. Kadang-kadang sekali terap, ada yang jenis gelek itu sekali terap boleh dapat 4 ataupun lebih donat. Okay. Ini adalah donat yang menggunakan acuan. Yang ini dia menggunakan dough cair. Okay. So kita pipekan pada macam patty tin tu kan. Okay. Ada dah bentuk dia itu. Ada memang dia akan mengikut betul-betul lah bentuk tu, bentuk bulat dan tengahnya berlubang. So ini adalah donat yang kita guna kaedah membakar. Dan juga yang ini juga menggunakan acuan pun kita tekan. Yang ini pun boleh juga guna untuk kaedah menggoreng minyak banyak ataupun menggoreng minyak penuh. So ini adalah donat cincin. Seterusnya kita akan pergi kepada donat berinti ataupun juga dikenali sebagai donat Bismarck. Okey, donat Bismarck. Yang ini dia ada inti. Okey, sekarang ni popular juga sekarang ni. Kalau sekarang ni kita banyak tengok orang jual bombolonia. So itu adalah salah satu jenis donat lah, donat yang berinti. Okey.
Dan kita tengok dulu gambar-gambar semua. Okay. Dan kita nampak ada beza ya. Donat berinti maksudnya di dalamnya ada inti. Tapi macam mana cara dia masukkan inti itu adalah berbeza. Ada yang ada kat dalam inti dia. Ada yang tengah-tengah dari atas pun nampak. Ada sekarang ni daripada tepi. Dia akan masukkan daripada tepi. Sebab kecenderungan orang sekarang dia nak melihat isi tu ataupun inti tu melimpah-limpah ataupun meleleh, tu yang kita biasa dengar cheese leleh lah, semua nak jenis yang meleleh-leleh ataupun dia berlebihan dan membuatkan orang jadi lagi uh, tergiur untuk mendapatkan donat berinti. Kalau donat yang macam ni inti kat dalam ni kan, kita tak tahu dalamnya inti apa. So kurang sikit tarikan. Tapi kalau donat macam ni, dia nampak inti dia. Yang ini lagi melimpah-limpah macam ni, lagilah orang akan rasa tak sabar, rasa bila tengok tu pun rasa macam dah berair dah keluar dah air liur. Okay, so untuk membuat donat berinti ni satu contoh, macam kita buat pau juga. Kita lepas kita canai, kita akan lepirkan dan kita akan letak inti di tengah dan kemudian kita akan bungkus. Buat bentuk bulat semula, lepirkan balik. Okey, tu donat yang intinya kita tak nampak. Okey. Dan kemudian yang ini adalah contoh donat macam bomboloni. So yang ini kita akan gunting di bahagian tepi. Kita akan gunting ataupun ada orang juga dia akan cocok, ada yang guna chopstick dan kemudian kita akan masukkan, kita akan suntikkan, kita akan inject dia punya filling ataupun dia punya inti dari tepi. Dan kita akan lebihkan sikit inti tu supaya nampak juga dari luar. Okay? So inti ni terserah pada kita lah. Ada yang guna jam, ada yang guna kaya, ada guna marmalade, dia guna dan di luarnya pun ada gula juga. So dia di luar pun manis, di dalam pun manis. Okay? So ini adalah donat berinti. Dan seterusnya kita ada donat Long John. Okay, donat Long John. Macam mana nak ingat rupa donat Long John ni? Dia panjang, long. Okay, macam roti John. Okay, Long John. Okay, so donat Long John ini dia bentuknya panjang sikit dan sama juga dia boleh dihias dengan macam-macam cara. Boleh kita letakkan hiasan di atas, topping dia. Macam juga donat cincin tadi, nak letak keju parut ke, nak letak chocolate rice, nak letak kacang badam, nak letak coklat, nak letak peanut butter, terserah. Ataupun ada juga yang macam gambar ni, dia buat macam dia intinya dia belah donat tu, kemudian dia isi inti di tepi. Okey, terserah mengikut kreativiti asalkan dia nampak cantik dan menarik dan menggiurkan. Okey, so macam mana nak membentuk donat Long John? Yang ini pun dia ada acuan untuk menjadikan saiznya ataupun bentuknya seragam. Dan juga ini cara tradisional lah. So kita canai dough, kemudian kita potong-potong bentuk panjang-panjang. Okay, so ini adalah donat Long John. Okey, seterusnya akhir sekali kita ada donat pintal ataupun kita ada twist donat, ada juga yang panggil donat putar. Okey, so rupa dia macam ni. Okey, dia berpintal-pintal. Okey, dan terserah juga cara macam mana kita nak hias donat tu. Nak letak gula ke, nak letak peanut butter ke, nak letak coklat ke, coklat yang memang warna coklat atau coklat warna putih ke, coklat warna pink. Terserah nak tabur coklat rice ke, nak letak kacang pun sama. Terserah kepada kreativiti dan juga citarasa individu dan macam mana cara nak membentuk donat pintal. Yang ini dia ada acuan untuk mendapatkan bentuk saiz yang seragam. Okey. Dan ini cara tradisional lah. So kita akan uli, kita akan canai, kita akan bentukkan dia dalam satu jalur yang panjang. Tak adalah panjang sangat, tapi maknanya dia akan dilipat dan kemudian kita akan twist ataupun kita akan pintal dia. Nanti dekat hujung kita akan satukan dia balik. Dia tak nak terkangkang macam itulah, dia akan jadi tertutup membentuk
donat pintal. Okay, so yang ini macam kurang kita jumpa donat pintal ni sebab apa? Sebab dia macam susah sikit lah nak buat kan. Agak leceh lah makan masa. Jadi yang biasa kita jumpa adalah donat cincin, donat berinti, long john pun kita jarang jumpa. Ada tapi jarang. So kita dah belajar 4 jenis donat untuk hari ini. Cikgu harap anak murid semua dapat ingat keempat-empat jenis donat ini. Cikgu ulang ya. Donat cincin, donat berinti, kemudian kita ada donat long john dan juga akhir sekali kita ada donat pintal. Semuanya rasanya lebih kurang bergantung kepada filling ataupun topping, inti ataupun dia punya hiasan. Semuanya sedap, semuanya manis, semuanya berlemak dan semuanya memang menggiurkan. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas donat yang seterusnya. Sehingga itu, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.